over 4 to the power of n plus 3 minus 8 4 to the power of n plus 1. So apa yang kita akan buat dekat sini? Kita tak bincang lagi soalan ni. Tak. Okay, ni n minus 1. Okay, kalau kita perasan dekat sini, there are things that we can gunakan index rule. Formula untuk index rule. Which is kalau awak perasan, saya ada 4n minus 1 kat sini. 4n minus 1. So it's equals to 4 to the power of n over 4 to the power of 1. Which is 4n to the power ataupun 1/4 4 to the power of n lah. Boleh juga macam tu. Kita juga ada 4n plus 3. Kenapa saya buat warna biru ni? Sebab just nak tunjukkan kat awak. Takut saya terus buat nanti awak tak nampak je. Mana datangnya tu. Okay, so it is 4n over 4, 3. And then we also have x time. We also have x time 4. 4 tu kat atas pula. Okay. Kita ada juga 4 to the power of n plus 1 which is 4n dot 4. Maksudnya dia darab lah dengan 4 tu. 4 kuasa n tu. Okay, yang ni. Yang ni 4n plus 3, ni 4n minus 1. So what we gonna do here is kita pecahkan lah macam yang kita dah buat tadi. Okay, guna index rule. 25, 4 to the power of n minus 16. Okay, kalau awak tak suka dot ni, awak boleh letak je sebagai kurungan. Okay, ni 16. Okay, 4 to the power of n minus 1 tadi, kita pecahkan dia jadi 4 to the power of n over 4 to the power of 1. 4 lah. Over 4n plus 3 tadi, kita pecahkan dia. N plus 3. Tak ada seorang pun betulkan saya. Awak ada tak dengan saya ni? Ada. Saya tahu hari Sabtu. Tapi kita masih kena teruskan kelas kita. Okay, 8. 4 to the power of n plus 1 is 4 to the power of n 4. Macam tu. Okay, kalau awak perasan, semua dekat sini dah ada in terms of 4 to the power of n. Kalau saya bulatkan, kita ada apple kat sini. Kita ada apple juga kat sini. Kita ada apple kat sini dan kita ada apple juga kat sini. Meaning that all this expression has 4n dekat dia. Kalau perasan untuk atas ni kita boleh keluarkan 4 to the power of n. Kalau saya keluarkan 4 to the power of n tu, apa akan jadi dekat 25 darab 4 to the power of n tu? Tinggal 25 sajalah. Okay, 4 to the power of n divides by 4 to the power of n dapat 1. So that's why 25 darab 1. Minus. Ni kita bawa keluar 4 to the power of n. So tinggallah 16/4. So 16/4 dapat 4. Macam tu. Okay. And then bawah ni kita ada 4 to the power of n. 4 of power of 3. Okay, yang ni kalau kita bawa keluar 4 to the power of n, kita dapat 8 darab 4, 32 lah. Macam tu. Okay, this one we have apple over apple. Boleh potong. And then 25 minus 4 is 21. 4 to the power of 3, you press your calculator. Minus 32. This one is 64. Minus 32, you will get 32. So this is how you do question 20G. 20G. Senang saja. Kita pecahkan guna index rule ni. And then kita factorize 4 kuasa n bawa keluar. Boleh? Alright. Boleh. Thank you, madam. Next one. We have question. We have question. Berapa tadi? 21B ke 21C? 21 BCD. Okay, saya rasa 21 ni ramai yang dapat jawapan. Tapi sebenarnya jawapannya tak sama dengan belakang. Bukannya tak sama sebab apa tahu? Sebab jawapan belakang tu dia factorize je. Okay, contohnya lah. Okay, kita buat yang senang. Semua senang. Apalah, kita buat B dulu. We have 2 to the power of 7 divides by 7 plus 2. Macam tu.
Okay, so kita tak nak ada ni dekat bawah. So kita darabkan dengan dia punya conjugate. Which is conjugate dia square root 7 minus 2 over square root 7 minus 2. So bila awak darab dengan conjugate dia, awak akan dapat, okay, awak akan dapat this one 2 times 7, 7, so 7 lah. Okay, 2 set 7 darab tu awak akan dapat minus 4 set 7. Macam tu, ni untuk atas. Yang untuk bawah pula, you akan dapat A plus B, A minus B. Nampak ni? A plus B, A minus B, you will get 7 minus 4. Macam tu. So it's just 14 minus 4 set 7 over 7 minus 4 is 3. Okey ke? Jawapan belakang tak sama macam ni. Kenapa jawapan belakang tak sama macam ni? Dia cuma factorize je. Macam saya kata jawapan belakang tu dia factorize sebab 14 ni adalah gandaan 2, 4 pun adalah gandaan 2. So kita boleh bawa keluar. Kita boleh, kenapa dengan board saya ni? Kita boleh bawa keluar 2. Dia akan dapat dalam tu, bawa keluar 2, 14 bahagi 2, 7. 4 over 2, 2. Set 7 divides by 3. So dapatlah sama dengan jawapan belakang. Okey ke? Okey ke? Okay. Okey. Okay. Ya Allah. Kalau buat jawapan yang atas tu je pun tak Boleh, tak ada masalah. Dia sebenarnya dah simplify dah tu sebab kita dah tinggalkan dia secara seketul macam tu kan. Seketul tu maksud saya dia dah rationalize dan dia dah dalam bentuk satu fraction sahaja, tak ada masalah. Okay, masalahnya adalah saya nak saya tak boleh nak gerakkan ni. Okay, so C, okay, kita try lagi satu lah. C, 21C 3 set 2 minus set 3 over 3 set 2 plus set 3. Okay, macam biasa kita darab dengan conjugate dia sebab kita tak nak ada set dekat bawah tu. So conjugate dia adalah 3 set 2 minus 3 over 3 set 2 minus 3 macam tu. Alright. So dia akan jadi 9. Okay, yang ni A minus B. A minus B kita akan dapat 9. Set 2 darab set 2. Darab 2 lah. Okay, minus 3 set 2 darab 3. Kita akan dapat 9 set 2. Okay, 3 negatif. Apa saya nak sebut tadi? This one, darab dengan this one, kita akan dapat minus 3 set 3 set 2 macam tu. Kenapa saya punya, ya Allah. Kenapa tak ada seorang pun betulkan saya? Awak perasan tak apa yang saya salah? set 3. Kenapa tak cakap? Dah salah dah. Okay, janganlah takut untuk betulkan saya. Saya juga manusia biasa. Okay. Kan dah lambat. Okay, 3 set 2 ni, set 3 kat sini kan. Takutlah cikgu ingatkan saya yang salah. Tak. Bertanya je. Kalau awak tak tahu betul ke tak saya salah tu, bagi tahu je. Ya. Yeah? Okay, sekali lagi saya buat. Kita ada A minus B, A minus B. So dia akan jadi 9. Set 2 darab set 2. Dapat 2. Okay, yang ni kita darab dengan dia. Kita dapat minus 3. Set 2. Set 3. Okay, yang ni pun kita darab dengan yang ni. Kita dapat minus 3. Sebab saya pelik tadi jawapan dia macam tak sama. Ini AB dengan AB ni. Okay, plus set 3 darab set 3, 3. Okay, yang ni kembangkan je. Jangan kata benda ni susah untuk dapatkan ni. Ni macam awak ada A minus B, A minus B. Awak akan dapat A squared minus 2AB
plus B squared. Tadi saya perasan AB saya lain. Sebab tu saya tahu saya salah darab tadi tu. Okay. Sepatutnya kita akan dapat minus AB, minus AB. So kita akan dapat minus 2AB. Okay ni Ni benda matematik yang awak perlu tahu. Alright, so bawah ni adalah A plus B, A minus B. So A plus B, A minus B. Kita tahu jawapan dia adalah A squared minus B squared. So this one adalah 9 set 2 darab set 2 dapat 2 and then set 3 darab set 3 dapat 3. Okay, so dah rationalize dah denominator kita sebab dah kat bawah ni dah tak ada set. Ambil je. Okay, 9 times 2 is 18. 18 plus 3 is 21. 21, ingat ni kalau set 2 dengan set 3 ni macam apple. Set 2, set 3 ni macam apple. So kita ada negatif 3 apple, tolak 3 apple. So kita akan dapat 6 set 2, set 3 over 9 set 2, 18. 18 minus 3 is 15 macam tu. Okay. Okay, next. Ini jawapan awak. Tapi kita boleh simplify lagi because 21 dengan 6 ni adalah gandaan 3. So let's say if I bawa keluar 3, apa akan jadi dekat 21? 21 bahagi 3 dapat 7. 6 divides by 3 dapat 2. Okay, square root 2 dengan square root 3 ni sebab dua-dua dalam keadaan square root, dia orang ada kuasa yang sama, which is kuasa dia adalah half. So kita boleh tulis dia sebagai set 6. Okay, divides by 15. Then we can simplify lagi sebab 3 dengan 15 ni boleh potong. This one is 1, this one is 5. Am I right? So the answer should be 1 over 5, 7. Okay, so kalau awak dapat sampai sini pun tak ada masalah. Boleh dah. Cuma set 2 dengan set 3 ni sepatutnya awak darab lah dapat set 6. Okay ke? Okay, madam. Okay, that is 21C. 22 tadi Syazwani tanya nombor berapa? G. G. Okay, this is a very good question for question 22 sebab ini yang saya kata ramai orang selalu buat formula dia sendiri ni. Okay, so this is a very good question untuk tahu sama ada betul atau salah tu. Alright, so we have log 2, 7 X. Adakah sama dengan X bawa depan log 2, 7? Adakah sama? Anak-anak? So jawapan tu salah lah. Tak, dia tidak sama. This is not equals to this. Apa yang sama dengan ni? Ini adalah sama dengan log base 2 7 to the power of X. Siapa yang kuasa X? 7 sahaja. So kalau awak tengok balik formula ataupun law of logarithm tu, dia kata log A, B to the power of C equals to C log AB macam tu. Siapa yang C? Kenapa kita boleh bawa C pergi depan? Sebab dia adalah power kepada B. Bukan power kepada semua. Okay, contoh kalau saya ada, lagi sekali saya buat contoh. Log 3, 4, kuasa 2. Boleh tak saya tulis dia sebagai 2 log 3? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak. Boleh tak? Tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh sebab dia 2 ni adalah milik semua. So ini adalah apa? Log 3, 4 squared is equals to log 3, 4 darab log 3, 4. Macam tu. Lepas tu sekejap lagi ada juga yang pergi buat. Oh, ni samalah dengan log 4 times plus 4, which is 8. Ataupun dia pergi buat log 3, 16. Dua-dua salah. Ya? Tidak.
Ni awak kena kira lah berapa. Darabkan dengan ni. Awak tak boleh main suka hati je darab perut dengan perut. Ataupun tambah perut dengan perut dia. Tak. Sebab law dia adalah satu je. Law dia untuk pecahkan dia hanyalah kalau dalam perut tu darab, kita boleh pecah jadi tambah. Log tu boleh pecah jadi tambah. Tapi kalau dalam tu tambah, ni lagi satu yang orang suka buat. Log 3, 2 tambah X plus Y contohnya. Dia pergi buat log 3X tambah log 3Y. Okay, salah juga. Okay, so boleh faham 22G ni. Semalam pun ada kelas yang tanya 22G ni. Dia ingat jawapan tu salah. Tak, sebenarnya kalau kita ada kurungan macam ni, yang milik kalau dia 7 tu, kalau X tu milik 7 baru boleh kita bawa pergi depan. Saya bagi satu lagi contoh boleh tak? Contohnya, kalau you ada log B C to the power of CD to the power of M. Boleh tak saya letak M tu kat depan? Adakah jawapan dia tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab M ni milik D sahaja. So kalau awak nak bawa dia pergi depan, soalan dia kena begini. Kalau CD kuasa M, barulah M tu boleh bawa pergi. Oh, Mama kejap lagi Mama tengok. Okay? Tadi next question, soalan nombor berapa? Madam. Ya? Kalau 22I dengan C tu macam mana? Okay. Sekejap bagi saya seminit. Saya nak pergi dapur jap. Sekejap 22I dengan G. Okay. Okay, are you still there with me? Yes. Okay, so Madam. untuk Yes, madam. 22I. Okay. Okay, yang ni 22 ni adalah careless mistake yang semua orang selalu akan buat. So, kita punya law, saya tulis dalam pen biru. Law of logarithm, ini je. Log A, log B lah, log B, X over Y, kita boleh pecahkan dia jadi log BX minus log BY. Ataupun kalau dia darab, perut dia darab, kita boleh tulis dia sebagai log B XY equals to log BX plus log BY. Macam tu. Okay. Soalan ni pula kata log X minus Y. Boleh tak dia jadi log X over log Y? Ada tak awak nampak dalam law of logarithm, dalam dia tolak lepas tu kita pecahkan? Boleh tak? The other way round? Boleh tak? Tak boleh. So, ini tak sama. Ya, that's why jawapan dia false. Dia hanya kalau dalam tu darab dengan dalam tu bahagi, baru boleh kita pecahkan dia jadi tambah atau tolak.
Dia tak boleh the other way round. Dalam tu tambah ataupun dalam tu tolak, kita pergi tukar dia jadi bahagi. No. Dia tak boleh buat the other way round. Okay, jangan tambah law baru, law of logarithm ini sahaja. Okay, J pula. Okay, negative ln 1/A sama tak dengan ln A? Jawapan dia sama. Kenapa? Sebab negative ln 1/A is equals to negative ln A to the power of negative 1. Okay? Ataupun ni kalau saya tukar dalam bentuk log, dia akan jadi negative log. Sebab ln adalah log base E. A to the power of negative 1. Negative 1 tu milik siapa? Milik A. Boleh tak saya bawa pergi depan? Boleh lah sebab dia milik A. Dia milik A. So negative 1 darab negative 1 dapatlah log E A. Okay. Kita tak tulis log base E macam ni. Kita tulis dia sebagai ln A. So samalah dengan yang depan. Kita hanya boleh bawa power ni pergi depan. Ingat, selain daripada 2 ni, apa lagi satu? Formula dia adalah log A B to the power of C is equals to C log A B. Kita hanya boleh bawa C pergi depan kalau C adalah milik B. Milik B. Habis tu cikgu, macam mana soalan ni tadi? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat kalau kita ada log? Macam mana nak buat kalau kita ada log B C D to the power of M? Macam mana nak bawa M pergi depan? Okay, pecahkan dia dulu. Awak akan dapat log BC plus log B D to the power of M. Lepas tu M ni barulah boleh bawa pergi depan sebab dia hanyalah milik D, bukan milik C. Melainkan soalan tu macam ni, barulah dia boleh bawa pergi hadapan. Okey. Settle? 22? 22? Settle? Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Okay, so yang lain senyap tanda setuju atau senyap tanda tak setuju pun saya tak tahulah. So janganlah senyap bila kelas online ni, lagi-lagi matematik. Matematiknya bukannya awak boleh dengar, hafal dan awak boleh jawab. Tak, matematik ni dia kena faham dan buat. Faham dan buat. Dia tak boleh dengar, hafal tak. Dia kena faham, buat. Faham, buat. Alright, so again, question number 23, ramai yang tanya, macam nak buat dia? So nak buat dia macam ni je. Okay, kita tengok left hand side. Left hand side, let's say A lah. Log A, MN. So kita pun untuk left hand side ni, kita pakailah law of logarithm. Apa maksud log A, MN ni? Maksudnya adalah log AM plus log A, N. Lepas tu kita tukar dia in terms of P and Q. So P tambah Q. Okay, ni left hand side. Okay, right hand side. Right hand side equals to log A, M plus log A, N equals to P plus Q. Okay, dah dapat P plus Q, P plus Q. Sama tak left hand side dengan right hand side? So left hand side sama dengan right hand side. So proven. Okay, ini satu benda lah bila kita buat soalan proven ataupun show. Bila soalan proven ataupun show, awak jangan start dengan left hand side. Lepas tu awak pergi je buat right hand side. Lepas tu awak pun gelabah buat log AMN sama dengan log AM plus log AN. Jangan buat macam tu. Jangan terus buat left hand side sama dengan right hand side. Tak. Ini adalah jawapan. Ini adalah jawapan. Sepatutnya dia berada di bawah sekali, di akhir sekali. Bukan awal-awal awak dah buat. Sebab soalan suruh awak prove that. Bukannya soalan kata, oh we have proven, so can you show us? Tak. Dia suruh awak prove that. So prove that maksudnya kita buat dulu satu side, lepas tu tengok sama ke tak. Ataupun cara lain boleh juga buat yang ni sama terus dengan right hand side awak buat macam tu lah. Tapi nanti tak nampak pula right hand side yang tu adalah P plus Q. So better buat macam ni lah. Okay, so ingat dalam matematik soalan proven
ataupun soalan show, mesti cari left hand side, right hand side. Last sekali baru buat left hand side sama dengan right hand side. Kecuali kalau soalan dia kata determine. Bila soalan dia kata determine, baru boleh jawapan dia true or false. Ataupun yes or no, determine. Ya, nak tanya apa? Syazah Fahana angkat tangan. Lu je. Lama gila. Insyirah cakap dengan saya ke? Okay, Sorry madam. tak apa. Siapa tadi? Syazah tadi angkat tangan? Tak ada. Tekan madam. Oh, tertekan. Alright, so itu untuk okay, soalan determine jawapannya boleh yes or no. Tapi kalau soalan proof ataupun show, mesti jawapan dia proven ataupun shown. Tak ada not proof, not shown. Dia mesti betul. Tapi macam mana nak show ataupun proof, mesti buat macam ini. Last kali baru tunjuk ini. Okay, yang ni nanti assignment saya cerita pasal assignment. Bila soalan proof ataupun show memang ramai yang akan buat cara ni. Dia pergi samakan dulu left hand side sama dengan right hand side awal-awal. Lepas tu last sekali pun left hand side sama dengan right hand side. Apa benda? You mesti buat left hand side sama dengan right hand side ni bawah sekali lah. Okay, jawapan akhir dia. Alright, so 23, 24 tadi. 24 Syami tanya. Ya, madam. Soalan mana tadi Syami tanya? Sorry, B dan tanya C. pasal B dengan C. Okay, jom kita buat. 24B log 3, 5 plus log 3 set 5. Set 5 ni samalah maksudnya dengan 5 kuasa 1/2. Alright. And then ada bracket. And then we have log set 5, 3. Okay, your problem here adalah base dalam kurungan kedua ni tak sama dengan base kita, base 3. So, the only way adalah kita kena tukar base dia. Okay, sebelum saya tukar base dia, kita tengok kat sini, kita ada log 3, 5 plus 1/2 boleh bawa pergi depan kan? Bila dia dah buat soalan tadi tu, dia dah takut dah nak bawa pergi depan. Tengok, kalau dia milik 5, bolehlah bawa pergi depan, tak ada masalah. Okay, this one we change the base. Remember how to change the base in logarithm. It will become log 3, 3 over log 3 set 5. Macam tu. Okay. Ingat ni boleh, kalau nampak ni sama dan ni sama. Ingat saya kata saya anggap ni sebagai apple. Yang ni pun sebagai apple. So apa akan jadi? Kita ada 3 over 2 log 3, 5. Apple. Ni apple kita. Mana datang 3 over 2 ni cikgu? Ni 1. Ni 1. Ni setengah. 1 tambah setengah. 1 plus half. So kita dapat 3 over 2. Alright. Ini settle yang dalam kurungan yang pertama. Kita tengok kurungan yang kedua. Okay. Kita ada sebenarnya 1. Log 3, 3 is 1. Okay. Log 3 set 5 is equals to 1 over 2 log 3, 5. Mana datang ni? Okay, ini adalah ni 5 kuasa 1/2. 1/2 saya bawa pergi depan saja. Okay, bila kita bawa 1/2 pergi depan, sebenarnya kita ada 1 per log 35 per 2. So, per 2 ni kita boleh bawa dia naik atas. Boleh bawa dia naik atas. So, sebenarnya kita ada macam ni lah. 3 log 3, 5 over 2. Okay, sama tak kalau saya nak tulis ini dan macam ni? Sama je kan? Sebab log 3, 5 tu adalah milik atas. Bukannya milik bawah. Okay, log 3, 5 adalah milik 3 sebab dia dekat atas. Okay, 2 tadi saya kata saya boleh bawa naik atas. Dia akan jadi log 3, 5. Macam tu. Sebab dia 1/2. So, 2 boleh bawa naik atas. So, 2 dengan 2 ni boleh potong. Apple dengan apple ni pun boleh potong. So, jawapan dia 3 macam tu. Okay, Syami? Boleh, madam. Okay, boleh? Okay, yang Boleh. lain pun Madam. boleh. Yes? Kalau kan daripada yang baris kedua tu, Mhm.
kan log 3 kalau tukar 1, lepas tu darab masuk dengan yang lagi sebelah tu, Boleh? lepas tu bila dia dah sama kan yang log 1, yang log 3, 5, punca kuasa 5 tu, potong dengan yang bawah tu. Boleh? So Okey. nanti awak akan dapat 3/2 bahagi 1/2. Still dapat 3 juga. Kan? Okey. Alright. So that's for 24B. Okay, next one. 24C. We have ln 27 plus ln 8 minus ln 1 to 5 over ln square root 6 minus ln square root 5. Okay, soalan kata jangan guna kalkulator. So, bila jangan guna kalkulator, maksudnya dia tak bagi kita guna nombor yang banyak-banyak, yang renyah-renyah yang perlu kalkulator lah. Sebab dia nak tengok macam mana kita guna base dia sekarang. So, kalau awak perasan, 27 ni adalah 3 kuasa 3. 8 is 2 to the power of 3 and 1 to 5 is 5 to the power of 3. Okay, we divide with ln sed x pula sed 6 minus sed 5. So, ini kita boleh tulis je sebagai okay, kalau tak nak dulu tak apalah, saya tulis je dulu. Nanti baru boleh sekalikan. Okay, kalau awak perasan dekat atas ni semua dah base sama. Ln. Semua dah base dia E. Kat bawah ni pun base yang sama. Kita boleh sekalikan. So, yang atas ni, sebab dia semua tambah dengan tolak, kita boleh jadikan dia ln 3 to the power of 3 times 2 to the power of 3 minus 5 to the power of 3. Okay. Ni untuk yang atas. Yang bawah pula, okay, jangan pergi main letak ln dekat luar, pasal awak pergi suka hati je buat semua. Tak boleh. Yang atas je lah kita boleh sekalikan. Yang bawah ni benda lain pula. Mana boleh nak sekalikan sebab dia ln yang berbeza atas dengan bawah. Okay, bawah ni kita ada sed 6 minus sed 5, meaning that sed 6 over sed 5. Okay, apa yang awak perasan kat sini, dalam kurungan, dalam perut yang atas ni, semua tu kuasa 3. Okay, dalam index rule, bila kita ada A to the power of M times B to the power of M, kita boleh tulis dia sebagai AB to the power of M. Alah, senang cerita macam ni lah. Kenapa 2 darab 5 awak boleh dapat 10? Sebab 2 kuasa 1, 5 kuasa 1. Cubalah saya ada 2 darab sed 5. Boleh tak dia jadi sed 10? Tak boleh tak boleh. Sebab ini kuasa 1, ini kuasa 1/2. 5 ni kuasa 1/2. So, kita hanya boleh darab nombor tu bila dia punya kuasa ni sama. Okay, kita boleh darab hanya bila kuasa dia sama. Contohnya macam inilah. Yang tak sama tu macam ni. Okay, now semua dia punya power dah sama. So, kita boleh darab dan bahagi dia. Okay, jadi ln 6 over 5 to the power of 3. Macam tu. Okay, yang bawah ni pun kuasa dia sama. Dua-dua adalah kuasa 1/2. So, dia adalah sebenarnya ln 6 over 5 to the power of half. Okay, 3 boleh bawa pergi depan. 3 ln 6 over 5. Bawah ni pun boleh bawa pergi depan. 1 over 2 ln 6 over 5. Okay, ingat ni apple. Ni apple boleh potong. Kita ada 3 bahagi sed 2 dapat 6. So, macam ni lah kita buat 24C. Macam ni okey? Okey, madam. Okey, saya tukar base dia tadi. 7 jadi 3, 8 jadi 2, 1 to 5 jadi 5. Okay, and then kita boleh guna law of logarithm kat sini, law of logarithm kat sini, and then simplify lah. Alright, lagi soalan Thank you, mana? madam. Welcome. Lagi soalan mana sebelum kita habiskan tutorial hari ni? Sorry, tak dengar? 20? 25B. Okay, 25B. Jom kita buat.
Okay, kenapa saya bincang sebab saya nak suruh awak hantar dalam Google Classroom tu kan. So, rugilah kalau awak hanya hantar benda yang awak main buat je. Tak dapat pun awak pergi hantar je. Tak naklah macam tu. Hantarlah benda yang kita tahu. Sebab lepas ni kita dah tak tengok dah tutorial 1. Kita nak pergi pula kepada konsep praktis tutorial 2 pula. Okay. Kenapa kita bincang lepas tu nak hantar juga cikgu? Sebabnya saya nak suruh awak buat. Awak buat ke, awak tak buat ke memanglah tak efek dekat saya. Tapi kalau awak tak buat, awak tak faham. So that's why lah awak kena buat yang betul-betul. Sebab itulah saya suruh buat. Ya, sebab saya kata maths ni kena buat dan faham. Faham dan buat. Okey. Ln 2 se-E sambil tu saya membebel lah sambil saya tulis soalan ni. 1/3 ln 8/E minus ln E/3. Okey. So kita nampak dalam ni darab. Dalam perut dia darab. Ingat perut darab, perut bahagi boleh pecahkan. Perut tu maksudnya dalam perut ni. Perut ln. Perut ln. Kenapa saya suka sebut perut-perut ni? Sebab ada orang dia kan suka hati je 1/3 darab 8 macam tu. 1/3 dia pergi darabkan perut. Tak boleh, tak boleh. Perut dia jangan kacau. Perut dengan kepala dia jangan kacau. Dia berbeza di situ. Okay, so kita ada ln tu. Saya pecahkan. Ingat perut darab boleh pecahkan. Plus ln se-E. Minus 1/3. Okay. 1/3 ni adalah milik semua. Ya, memang kita tahu kita nak pecahkan ln 8 dengan ln E ni. Sebab boleh tolak. Oh, boleh tolak ni. Awak pun buat ln 8 tolak ln E macam tu. Tapi tertinggal 1/3 ni pergi dekat ln 8 je. Ln E ni awak menafikan hak dia. Tak bolehlah macam tu. 1/3 ni adalah milik kedua-dua 8 dengan E ni. So, bila kita pecahkan, make sure awak buat kurungan. Sama juga dengan ln E/3 ni. Ln E, yang ni memang ramai careless mistake lah. Ni saya cakap ni sebab nanti soalan UPS, soalan assignment, nanti saya tak nak awak buat careless mistake macam ni. Dia pergi buat ln E minus ln 3 macam tu. Salah Kenapa salah? Nampak macam betul. Tapi sebenarnya awak kena buat bracket. Bracket ya anak-anak. Bracket. Okay. Bila kita dah asingkan semua macam ni, baru kita boleh simplify dia. Kita tengok, kita simplify sama-sama. Ln 2 plus ln E to the power of half. Half ln E. Okey, kita boleh pecahkan, expand dia. Kita hilangkan kurungan. Kita akan dapat 1/3 ln 8. Minus is positive. 1/3 ln E. Kalau ada saya buat salah, tolong betulkan. Tolong bagi tahu. Plus ln 3. Kenapa plus? Sebab negatif jumpa negatif dekat sini. Okey, sekarang semua dah dalam satu term. Supaya kita boleh nampak apa yang kita boleh simplify. Ln E equals to 1. Kenapa ln E sama dengan 1 cikgu? Ingat kalau kita ada log A base A base A, log A base A dia adalah sama dengan 1. So samalah dengan ln E. Ln E adalah log E base E. Ln kan log base E, ln E sama dengan 1 juga. Okay, ataupun awak tekan je kalkulator, ln E tu memang 1. So ni 1, ni 1 dan ini 1. So kita tengok apa yang kita boleh simplify. Ni ln juga. Dan ni pun ln juga, kita tak kacau je. So kita ada sebenarnya ln 2 tambah ln 3 tolak 1/3 ln 8 ni kita boleh jadikan dia sebagai ln 8 kuasa 1/3. Okey. Ni yang ada ln. Yang tak ada ln tadi, mana yang tak ada ln ni kan? 1/2 tambah 1/2 tambah 1/3 tolak 1. Tolak 1. Okay, ni yang tak ada ln. Saja saya asingkan supaya awak nampak macam tu. Alright, so next one kita ada ln 2 tambah ln 3. Yang ni kita boleh sekalikan lah sebab dia tambah kan. Base yang sama, ln kita boleh sekalikan dia. 2 darab 3, 8. 2 darab 3, 6. 6 bahagi dengan 8 kuasa 1/3. Kalau awak
biasa dah nampak ni sebenarnya 2. 8 kuasa 1/3 ni adalah cube root 8 which is 2. Sebab apa? Sebab 2 kuasa 3 kan 8. Okay, cube root 8. Ni adalah 2. Okay, ln 6/2 plus 1/2 plus 1/3 minus 1. Kirakan kat saya berapa? Half plus 1/3 minus 1 berapa? Negative 1/6. Negative 1/6. Okay, minus 1/6. 1/6. So soalan dia kata in the form of C plus ln D. So C kita adalah negative 1/6 plus ln D. Ln D kita adalah ln 3. So maksudnya awak punya C equals to negative 1/6, D equals to 3. Kan dah dapat. Where C and D are real number. Betul tak negative 1/6 dengan 3 ni adalah real number? Real lah sebab tak ada I kan. Tak ada imaginary kat dia. Okay? Okay ke semua orang? Yang ni Okay, madam. ramai yang salah bukannya sebab dia tak tahu nak pecahkan. Dia salah dekat kurungan. So bila salah kat kurungan, tanda dia pun salah. So bila tanda salah, dia tak dapatlah 1/2 tambah 1/3 tolak 1 ni. Dia dapat mungkin 1/2 tolak 1/3 tolak 1 ke. 1/2 tambah 1/3 tambah 1 ke. Okay, so ini careless mistake yang selalu orang buat, salah tanda je. Bukannya salah banyak konsep pun, dia salah tanda je. So that's why saya kata bila awak macam dah stuck, tak dapat jawapan tu, tunjuk je working kat saya supaya saya boleh betulkan. Saya boleh tengok mana yang salah. Sebab mungkin bila kita buat sendiri, kita tak perasan kita salah. Kita check pun kita macam dah fed up. Dah buat panjang-panjang tak dapat jawapan kan. Tak apa, tanya je saya. Ya? Yang saya selalu ulang-ulang pesan dalam tutorial, saya tak tahu dah cakap ke belum kat tutorial ni. Saya kata semua orang mesti ada soalan nak tanya. Sama ada awak pandai ke, awak boleh buat semua ke, ada yang tak boleh buat tu lagilah kena tanya kan. Tapi yang kalau boleh buat semua pun dia akan tanya juga. Soalan dia adalah, cikgu ada soalan lagi tak? Nak buat lagi. Okay? So saya pelik dengan orang-orang yang tak bertanya tu, macam mana dia buat sebenarnya. Boleh buat ke tak sebenarnya. Itu yang saya pelik. Okay. So ada apa-apa lagi nak tanya? Madam. Yes? 26B. 26B. Okay, boleh? Jom kita buat sebelum kita habis hari Langsung ni. je. Okay, 26B. Log C. Okay. Dia kata nak as a single logarithm. Single logarithm. So yang first dengan second tak ada masalah sebab dia dah in terms of base dia C kan. Masalah awak adalah 3. Macam mana 3 ni kita nak tukar dia dalam bentuk log juga. So kita tengok kat sini log C 6xy. Okay, saya salin balik. 4 ni kita tak boleh nak sekalikan yang first expression dengan second expression ni. Kalau depan dia ada koefisien yang tak sama. Okay, ni depan dia koefisien dia tak ada. Bukan jangan cakap kosong. Sebab kalau kosong tak wujud lah benda ni. Koefisien dia sebenarnya 1. Tapi tak cerdik lah kalau dia tulis 1 log C. Tak cerdik. So dia tak tulis lah. Maksudnya koefisien dia 1. Yang ni pula koefisien dia 4. So bila koefisien tak sama, kita tak boleh nak sekalikan dia. Maksudnya tak boleh nak buat 6xy bahagi dengan cy terus, tak boleh. So macam mana nak sekalikan? Yang ni koefisien dia kena 1 juga. So kita bawa 4 pergi naik atas. So bila kita bawa 4 naik atas ni, yang saya kata ramai orang selalu salah, dia pergi buat macam ni je. Bila awak buat macam ni, 4 tu kuasa y je. Kita tak nak. Kita nak 4 tu kuasa c, y. So buat kurungan. Okay, ni dah settle yang second expression. Yang third expression ni 3 kita nak jadikan dia dalam bentuk log. Ingat log CC. Log CC sama dengan berapa?
1. 1. 1. 3 darab 1 ada efek apa-apa tak dekat equation kita? Tak ada kan? So kita boleh Tak buat ada. je 3.cc dan 3 ni macam saya katalah koefisien kat depan ni kena sama kalau kita nak sekalikan dia orang. Okay, 3 ni sebenarnya boleh bawa naik atas. Apa dia? Yang tu sekejap lagi kita buat. So yang ni kita sekalikan dulu expression pertama ni dengan expression kedua, term pertama dengan term kedua ni. Kita sekalikan dia dulu, kita akan dapat 6xy divide by c to the power of 4 y to the power of 4. Okay, saya dah sekalikan dia sebab dia tolak. Plus ni log c cube. Sebab kita kata tak boleh sekalikan dia selagi dia punya koefisien kat depan tu tidak sama. So dia adalah log 6xy over c to the power of 4 y to the power of 4. Okay, boleh tak darab dengan c kuasa 3? Darab dengan c kuasa 3 macam tu. Sebab base dah sama. Base sama. Okay. So kita boleh simplify lah kat sini. Y dengan Y. Kita ada log C. Okay. 6 tu tak boleh nak potong apa-apa. So 6 still 6. X pun tak boleh nak potong dengan apa-apa. Y ni kita ada Y kuasa 1, Y kuasa 4. So maksudnya dekat bawah ni daripada Y kuasa 4 dia jadi Y kuasa 3. Okay, dekat sini kita ada C kuasa 3, C kuasa 4. Boleh potong lah. So C kuasa 3 tolak 4 dapat negatif 1. Kalau kat atas, kalau kat bawah dia jadi C kuasa 1. Macam tu. So jawapan dia log 6x over CY cube. Betul kan? Betul. Betul? Okay. So itu adalah cara untuk buat 26B. Tengok kita dah buat 26B dah buat. 25B dah buat. 24BC dah buat. 23 saya dah bagi tahu macam mana nak buat. 22 tu true or false sahaja. So tak banyak dah yang awak nak buat dan tanya saya lagi untuk membetulkan awak punya working tu. So try buat lah. Jangan saya walaupun kenapa saya duk bebe-bebe suruh buat. Mungkin ada yang tak faham. Buat je lah kan. Bukan cikgu bagi banyak pun. Tapi memang ada yang tak buat kerja saya. So ni baru tutorial pertama. Jangan procrastinate. Jangan postpone kerja. Lagi awak postpone kerja lagi awak tak faham nanti. Bila saya kata tanya. Dia bila dah lambat dah masuk cikgu ajar balik yang topik 1 tu. Memang tak lah. Tak boleh kita nak patah balik kan because of we have more topics to cover. So bila saya suruh buat tu buat dan bila saya suruh tanya tu tanya sekarang. Macam ada orang kata, oh baru faham dah. Kalau awak tanya awal-awal hari tu lama dah awak faham. Okay, so but it's okay. Better late than never. Tapi kita sebab dah nak masuk topik 2 ni. So mana yang belum buat ataupun buat main-main tutorial topik 1 ni, so tolong buat betul-betul ya. Sebab next week kita dah nak masuk tutorial topik 2. Alright. So itu sahaja kod saya rasa untuk hari ni. Ada apa-apa lagi nak tanya? Saya cakap seorang ke ni? Madam. Ya. Kalau macam saya nak tanya soalan lain boleh? Saya hantar kat Telegram soalan tu. Boleh. Tak pernah lagi saya marah orang tanya. Reply lambat tu selalu. Lagi satu kalau macam awak tanya, lepas tu mungkin saya ada kelas ke apa waktu tu, saya tak jawab. Tanya balik lah lepas tu kalau saya macam lama tak reply tu, tanya balik Okay, boleh. Nak tanya apa-apa pun boleh je. Screenshot je soalan. Okay, thank you madam. Welcome. Okay, so settle topik 1 punya tutorial yang kita sepatutnya dah bincang. Meaning that bila awak hantar dekat dalam GC tu, tutorial topik 1 awak dah complete lah sebenarnya. Mana yang tak tahu, tak reti apa benda tu, tanya. Tak dapat jawapan, working salah ke apa, tanya. Okay, so sebab next week dah nak masuk topik 2. So make sure semua orang settle lah tutorial topik 1 tu hari ni. Saya ada masa lagi sejam dengan awak tapi kita buat non face to face lah. So awak boleh settlekan kerja ke, nak rehat sikit ke. Okay? Okay, madam. Okay, madam. Jangan lupa isi kehadiran hari ni. Saya cuma nak
nak tanda siapa yang pergi vaksin ke apa tu, H5V3 kan? H5V3 kan? Divasgar ada? Ya, Puan. Khairil Hakimi? Dia pergi vaksin. Okey, Muhammad Iqbal? Ada, Madam. Muhammad Razik? Ada, Madam. Muhammad Syami? Ada, Madam. Ter? Yes, Madam. Tuan Muhammad Hafizul? Yes, Tuan Madam. Muhammad Hafizul? Aiman Nur Najwa? Ada, Madam. Aina Humaira? Ada, Madam. Amni Farzana? Ada, Madam. Erin Adriana? Ada, Madam. Inshira? Ada, Madam. Ugana? Present. Madhumita? Yes, Madam. Eng Kerjing? Yes, Madam. Nur Afifah? Yes, Madam. Adila? Okay. Afika? Present, Madam. Faika? Yes, Madam. Nurliana Natasha? Ada, Madam. Nur Sharifah Afika? Ada, Madam. Nur Syafika? Ada, Madam. Nur Syazwani? Ada, Madam. Nur Atira? Nurin Atira? Ada, Madam. Syazah Farhana. Ada, Madam. Alright, thank you everyone. Nanti I upload video tutorial ni dekat YouTube and nanti boleh you play balik lah. Okay, so tolong buat kerja saya, tak tahu tanya je. Okay. Alright, thank you everyone. Assalamualaikum and don't forget to isi the kehadiran form ya. Thank you, Madam. Okay, thank you, bye. Thank you, Madam. Madam. Thank you, Madam. Tuan Mama Hafizul nak tanya apa-apa ke?